Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang bersama dengan kami dalam wawancara pada petang ini. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi-tinggi istana raja. Salam pembuka awal bicara. Selamat petang kepada semua. Segala pujian ke atas Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya dapat kita bersama-sama mengikut wawancara yang bertajuk masalah keluarga serta pengaruhnya terhadap anak-anak. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya selaku moderator wawancara pada petang ini. Saya Siti Khadijah binti Lokman, pelajar semester 6 daripada Universiti Politek Malaysia. Buat pengetahuan semua, barisan panel kita juga merupakan pelajar-pelajar semester 6 daripada Universiti Politek Malaysia. Panel yang pertama iaitu Nazira binti Abdul Karim, panel kita yang kedua yang bernama Izan Aiza binti Zailan dan panel kita yang ketiga iaitu Nurul Izzati binti Nasharuddin. Bagi menambah keberkatan wawancara kita pada petang ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibaca oleh saudara Dia Aizat. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Dia Aizat kerana ke atas bacaan doa sebentar tadi. Sebelum wawancara ini dimulai, suka saya membacakan biodata tetamu kita pada hari ini. Nama diberi Encik Aiman Amri atau dipanggil sebagai Encik Aiman Psikologi. Beliau ialah seorang penceramah dan penulis buku yang mendidik masyarakat mengenai ilmu psikologi. Beliau mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda BSc di Psikologi di University of Nottingham, United Kingdom. Kini beliau mengejar cita-citanya untuk menjadi psikologis klinikal dengan menyambung pelajaran dalam Master of Human Science in Psychology, Clinical and Counselling di Universiti Islam Antarabangsa Gombak. Beliau juga kini berkhidmat di WeCare Elite Health Centre sebagai Special Needs Educator, merangkap Assistant Psychologist dan menyumbangkan kepakarannya di Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai Shah Alam sebagai pengurus akademik. Sebelum saya memulakan wawancara ini, izinkan saya mengupas topik berkenaan dengan masalah keluarga serta pengaruhnya terhadap anak-anak. Keluarga memainkan peranan yang penting kerana diri institusi kekeluargaanlah yang menjadi punca kebahagiaan dan keharmonian sesuatu masyarakat itu bermula. Permasalahan keluarga akan menyebabkan hilangnya kebahagiaan dan keharmonian dalam masyarakat. Seterusnya, saya menjemput Encik Aiman Amri yang dihormati untuk menyampaikan beberapa ucapan. Segala hormatnya dipersilakan. Okay, sebelum saya masuk lebih lanjut, sedikit pembukaan kan. Sebenarnya saya tak expect majlis formal macam ni. Kan sekadar ada wawancara, macam ada temu bual. Sebab kalau ikut sebelum-sebelum ni pun pengalaman, bila pelajar kontak, dia macam ada group assignment, bila kita ada interview, saya bawa okay on interview dan dia tadi cara dia berinteraksi dan sebagainya yang menjadikan dia sebagai manusia banyak terbentuk daripada pada awal perkembangan dia. Daripada 0 hingga 18 tahun tu ada 4 fasa yang dia akan lalui. Di mana 4 fasa ni yang akan membentuk cara di perkembangan psikologi dan sosial ni. Jadi dia maksudkan tadi signifikan kita panggil apa ni, faktor signifikan yang membentuk seorang manusia lah pada zaman sebagai kanak-kanak dia sehingga dia membesar 0 hingga 18 ni lah. Tapi bukan bermaksud lepas 18 tahun dia tak ada apa-apa perkembangan, tapi benda itu membentuk secara kita panggil paling signifikan, tapi selepas tu dia masih lagi berkembang. Cuma yang awal ni yang menentukan dia punya nilai, cara dia melihat dunia, cara berfikir sebagainya adalah daripada 0 hingga 18. Jadi saya percaya dalam wawancara ni kita akan melihat lebih lanjut, lebih mendalam faktor bukan sekadar ibu bapa, tapi lebih kepada orang yang paling awal dalam hidup mereka, iaitu ibu bapa, adik-beradik,
penjaga kawan-kawan tadika dan sebagainya. Terima kasih Encik Amri. Oleh itu, saya ingin menanyakan beberapa soalan kepada Encik Aiman Amri. Okey, soalan yang pertama ialah bagaimana peranan ibu atau bapa dalam membentuk akhlak anak-anak? Okey, kalau lihat kepada definisi akhlak itu sendiri, of course akhlak ni kalau kita translate akhlak kepada bahasa Inggeris, susah kita nak cari perkataan yang seerti dengan ni. Mungkin kalau dalam nak kata behavior lebih pada tingkah laku, ethics lebih pada etika. So akhlak tu, adab, itu adalah perkara yang saya rasa istilah yang diambil daripada bahasa Arab dan susah kita nak terjemah kepada bahasa Inggeris. Jadi saya suka menyentuh daripada definisi Imam Hasan Al-Banna. Tiba-tiba hari ni kita jadi macam kuliah subuh pula kan, kuliah duha ni, kuliah zuhur. So Imam Hasan Al-Banna pernah ditanya apa yang dimaksudkan akhlak. Definisi yang dia cakap adalah reaksi seseorang ataupun tingkah laku seseorang kepada sesuatu situasi secara spontan tanpa sebarang effort untuk dia buat. Bahasa mudah macam ni. Contoh kalau kita jalan, kita ternampak sampah, ada plastik tengah terbang kan. Akhlak tu maksudnya adalah secara automatik orang tu nampak sampah, tanpa dia fikir panjang, tangan dia capai sampah tu dan dia buang atau sampah terdekat dan sambung berjalan. Maksudnya benda tu berlaku secara spontan, automatik dia buat dan tanpa perlu letak sebarang effort. Sebarang effort tu maksudnya macam nak angkat ke tak? Nak angkat ke tak? Angkat je lah, tak apalah angkat. Dia tak perlu letak effort. Dia spontan dan tanpa sebarang effort. Maka itulah definisi yang Imam Hasan Al-Banna kata, itulah maksud akhlak. Dan saya suka menyentuh benda ni. Kalau dalam teori psikologi kita panggil ni sebagai values. Values ni kalau dalam salah satu terapi, values ni adalah ibaratnya apakah nilai paling penting yang seseorang tu pegang dalam hidupnya. Contoh sebagai seorang bekerja kan, mungkin valuesnya adalah keluarga contohnya. So kalau dia dapat gaji besar tapi kerjanya menyebabkan dia 24 jam masuk ke office, tapi jarang dapat jumpa anak-anak, jarang jumpa dengan isteri atau suami, maka kerja tu mungkin tidak enjoy bagi dia. Walaupun gaji besar. Sebab apa? Sebab valuesnya adalah pada keluarga. So sama juga pembentukan akhlak dekat sini, antara values kita kata cara orang tu bertingkah laku, cara orang tu bercakap dengan orang lain kan. Bila bercakap dengan orang tua, suara tinggi ke suara rendah, bila berhadapan dengan konflik, ada rakan assignment tak nak submit, kerja tak buat tapi menumpang nama, macam mana cara dia respon, ataupun mungkin bila dia ada konflik dengan pasangan, bagi yang dah berkahwin atau yang belum berkahwin, konflik dengan rakan-rakan, macam mana cara dia regulasi emosi dia, cara dia nak bagi tahu, nak sampaikan apa dia rasa dan nak mencapai solusi. Benda itu melibatkan akhlak. Jadi ibu bapa, kita kena ingat seorang manusia waktu dia lahir, pembelajaran paling utama yang dia dapat adalah penglihatan. Kan, bagi yang tak ada masalah penglihatan, itulah benda pertama yang dia nampak, penglihatan dan pendengaran. Apa yang dia dengar, apa yang dia nampak, itulah yang akan membentuk dirinya waktu awal-awal. Contohnya, seorang budak-budak yang nampak ayahnya asyik menjerit marah pada ibu setiap hari, malam-malam dia nampak ayah dia menjerit ibu tanpa muka. Secara tak langsung, benda tu membentuk cara kanak-kanak tu melihat bahawa cara kita cakap dengan orang adalah kena jerit. So bila dia ada masalah emosi, dia bergaduh dengan orang, dia akan tendensi lebih tinggi untuk menjerit, marah, pukul. Sebab apa? Sebab itu yang dilihat oleh dirinya sepanjang dia membesar. Walaupun kita cakap adik jangan tinggi suara kan. Walaupun yang pesan tu ayah sendiri, dia kata adik tinggi suara, adik kena banyak bersabar. Tapi ayahnya buat sebaliknya. So itu dia ada kontradik, apa yang dilihat tu akan lebih tinggi berbanding apa yang dia dengar. Sebab kanak-kanak dia takkan gagal dalam dia mungkin gagal untuk ikut apa kita cakap, tapi dia takkan gagal untuk ikut apa yang dia nampak. Jadi ini yang berlaku kepada pembentukan akhlak manusia. Tapi kita tak nafikan ada lagi faktor-faktor lain, seperti siapa kawan dia dekat tadika, macam mana gurunya dekat sekolah, kawan-kawannya bila dia keluar sama-sama. Benda tu of course membentuk, sebab pembentukan manusia ni dia multifaktorial. Dia bukannya satu benda yang okey sebab ayah dia macam ni, so dia akan jadi macam ni, mak dia macam ni, dia akan jadi macam ni. Tapi dia multifaktorial. Multifaktorial maksudnya banyak faktor yang akan membentuk diri seseorang itu. Cuma dalam isu kali ini, ibu bapa itu atau penjaga itu antara faktor paling signifikan.
Sebab ini adalah interaksi sosial paling pertama. Lahir orang pertama yang tukar pampers dia, yang bagi makan, yang pastikan dia cukup baju, ada rumah, itu adalah ibu bapa sendiri. So logiknya bila signifikan sistem sosial yang paling signifikan dia dapat yang paling pertama daripada ibu bapa, maka inilah penyumbang paling signifikan. Terima kasih Encik Aiman kerana menjawab soalan tadi. Huraian Encik Aiman amatlah jelas dan kat sini saya dapat ulaskan bahawa ibu bapa adalah satu role model untuk anak-anak. Perangai ibu bapa, perangai anak-anak. Kat sini saya dapat ulaskanlah. Soalan seterusnya akan ditanyakan oleh panel kita yang pertama, iaitu Nazira binti Abdul Karim. Okay, terima kasih moderator Siti Khadijah. Baik, sebelum saya mengajukan soalan yang kedua, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nazira atau lebih dikenali sebagai Nat. Baiklah, tanpa mengelahkan masa, mari kita pergi ke soalan seterusnya. Banyak je faktor yang menjadi penyumbang kepada perubahan akhlak anak-anak, sama ada faktor dalaman, antaranya konflik dalam keluarga. Bagi pandangan Encik, adakah Encik menyokong konflik dalam keluarga adalah merupakan penyebab utama berlakunya perubahan akhlak anak-anak? Okey. Konflik dekat sini kita merujuk kepada sebarang mungkin pergaduhan ataupun masalah yang berlaku, salah faham ataupun mungkin tak puas hati kan, ada masalah emosi yang nak disampaikan, mungkin digeram ke pendamannya, apa-apa saja benda yang melibatkan ketidaktentraman tu boleh berlaku, iaitu konflik kan. So bila konflik datang, ketenteraman tu akan hilang. Tapi dekat sini kita selalu salah faham, kita ingat kalau tak ada konflik maksudnya hidup ni bahagia. Tapi bab kata P. Ramlee kan, waktu dia dekat kandang kuda tu dengan isteri dia, dia nyanyi kan, sedangkan lidah lagi tergigit, apatah lagi suami isteri. Kan dah boleh terbayang kan, part dia kena buang makan hidu bau boleh kenyang semua tu. Saya tu 3 Abdul lah, saya pun lupa dah. Tapi nak kata bahawa konflik tu memang akan berlaku. So kita jangan melihat negatif perkataan konflik. Konflik ni memang akan berlaku sebab manusia memang ada lain kan? Even kalau saya ada kembar yang sama, contoh saya Aiman, tiba ada kembar lahir bersama dengan saya dan keluarga, nama Aimun contohnya. Walaupun kembar tapi personality kami akan berbeza. Mungkin awal-awal tu pakai baju sama-sama kan, mak ayah biasalah. Tapi bila besar, masing-masing akan mempunyai personality yang berbeza. So even membesar dengan keluarga yang sama, ibu bapa yang sama, sekolah pun mungkin sama kan, kelas pun yang sama. Tapi perbezaan tu tetap akan ada, dan apabila berlaku perbezaan dah boleh berlakunya konflik. Sebab manusia kan konflik. So jangan melihat konflik sebagai benda negatif. Tapi yang menjadikan dia negatif adalah apabila konflik ni mula menjadi emosi dan berlebihan dan berpanjangan pula tu. Contohnya si ibu dia marah dengan ayah dia sebab tak tolong kerja dekat rumah. Kan? Pergi kerja balik tidur je. Tapi yang penat-penat adalah jaga anak, tolong masak, kemas rumah adalah si ibu. Sedangkan ibu pun ada kerja full time juga contohnya. So ibu nak sampaikan cara dia tak puas hati tu kepada si ayah, benda tu normal, konflik kan, dia nak sampaikan. Tapi mungkin kerana ibu tu dah burn out, dah penat. Dan bila kita burn out, kita ada tendensi untuk mudah, kita satu istilah dipanggil sebagai irritated. Mudah rasa irritate. Irritate ni macam dia irritate, dia mudah, bahasa orang muda dia kata macam terlebih sensitif lah kan, kau ni macam drama, macam-macam lah bahasa kita guna. Tapi bila benda tu terjadi, menyebabkan komunikasi dia nak sampai kepada si ayah jadi tak sihat. Mungkin keluar secara tengking ataupun dia peli, itulah balik rumah tidur je panjang contohnya kan. Dia nak sampaikan tapi sebab cara tu menyebabkan si ayah trigger. So bila si ayah trigger, mulalah escalating, jadi akhirnya bergaduh. Asalnya nak beritahu ayah tolong juga. Mungkin ayahnya boleh je tolong, cuma sebab dia tak sedar ibu dia sibuk, so bila beritahu dia kata boleh aku tolong. Tapi sebab ada faktor emosi terlebih dekat situ, menyebabkan ayah menjadi terlebih emosi dan akhirnya berlakunya konflik yang tidak sihat. Jadi ini akan disaksikan oleh anak-anak yang kita sebut sebagai penglihatan dan pendengaran tadi. Maka apabila itu yang kita nampak, itu yang kita belajar secara tak langsung, bukannya exactly, tapi secara tak langsung, kita akan faham bahawa ini cara selesaikan konflik.
iaitu kena tinggi suara, kena bergaduh dan sebagainya. Walaupun kita tak adalah kata oh macam ni, tak, tapi secara indirect. Dan bila kita besar, kita dah bekerja ataupun dah belajar kan, kita ada konflik dengan kawan-kawan, kita akan tendensi untuk meniru perbuatan yang sama. Sebab secara tak langsung kita belajar bahawa oh ini cara mengurus konflik. So bila ada berlaku apa perubahan, bila berlaku konflik, kita akan buat macam tu kepada mereka. So mula bergaduh dan rakan-rakan akan label kita ni macam kau ni mudah terasa, kau ni cepat marah, kau ni hypersensitif dan sebagainya. Tapi kita rasa macam bukan ke normal macam ni. So ini antara yang terjadi boleh menjadi bukanlah penyebab utama tapi penyumbang yang besar dalam membentuk cara anak-anak tu bila dia dah besar nanti. Okay, terima kasih atas pandangan Encik. Apa yang saya boleh simpulkan, anak-anak ni adalah pemerhati di dalam rumah. Jadi apa tindak tanduk ibu bapa, kita kena berhati-hatilah dalam menyelesaikan apa-apa masalah. Jadi saya akan serahkan semula kepada moderator kita, Siti Khadijah. Terima kasih Nak Zira. Okey, soalan berikutnya akan ditanya oleh panel kita yang kedua, iaitu Izan Aiza binti Zailan. Terima kasih kepada moderator. Okey, saya Izan Aiza binti Zailan. Okay, ini menanyakan soalan kepada Encik. Okey, bagaimana aktiviti keagamaan dalam keluarga ni dapat memainkan peranan yang penting dalam membentuk serta membaiki semula akhlak kanak-kanak? Terima kasih. Okey, aktiviti keagamaan kan. Okey, bila sebut pasal aktiviti keagamaan, dia luas. Dia bukannya terhad kepada solat sahaja. Dia pada sama dia bukannya terhad kepada baca Quran sahaja. Sebab kalau kita belajar dalam kita punya kelas fardu ain, kita tahu istilah yang dipanggil sebagai ibadah khusus dengan ibadah umum. Dan ibadah khusus dengan ibadah umum. Jadi bila dia berbeza, maksudnya aktiviti keagamaan ni dia panjang. Dia bukannya sekadar ni melibatkan solat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab solat tu memang suruhan, ajakan agama, fardu yang kita kena buat. Fardu ain pula tu. Tapi pada sama aktiviti keagamaan boleh jadi kita keluar pergi dengan family dan kita dengan anak-anak dan kita melihat alam. Contohnya pergi berkemah ke. Dan sampai tu kita bagi macam simple reminder, cantiknya ciptaan Allah. Tak terbayang macam mana Allah cipta gunung ni dan sebagainya. Kita bagi simple tadabbur alam kepada anak-anak. Itu juga boleh menjadi aktiviti keagamaan. Jadi faktor keagamaan ni dia adalah sebahagian daripada spirituality. Spirituality ni maksudnya adalah cara kita melihat dunia ni dari segi perspektif dalaman kita, iaitu boleh jadi kita punya spirituality, contohnya macam kita lihat diri kita dekat dunia ni siapa, apa fungsi aku lahir dekat dunia ni, siapa aku, apa gunanya aku lahir, siapa aku, kenapa aku lahir. Dan dia can be, walaupun tak melibatkan agama, tapi benda tu setiap manusia akan alami. The existential crisis tu akan muncul. Maka aktiviti keagamaan dia dapat membantu dari segi situ. Tapi yang membentuk diri manusia dia ada 4 elemen, iaitu biologi, psikologi, sosial dan spiritual. Biologi ni bermaksud kita punya hormon, jantina, struktur otak kita kan. Mungkin kerana kita ada macam faktor melibatkan kita punya darah ke, contohnya kan, saya mungkin ada darah tinggi, so bila darah tinggi kita mudah marah kan, ataupun ada hormon thyroid, benda-benda melibatkan biologi lah. Kemudian pada yang sama ada faktor psikologi. Psikologi ni adalah cara kita berfikir, cara kita urus emosi, cara kita handle stress, kita punya personality kan, cara kita berinteraksi dengan manusia, macam mana kita melihat masalah. Ini semua adalah cara berfikir, psikologi. Kemudian ada elemen yang ketiga, iaitu elemen sosial. Cara kita berinteraksi dengan orang. Kita nak borak dengan orang ni, kita cari siapa tempat kerja kita, macam mana kawan-kawan tempat kerja, faktor mak ayah besarkan kita. Ini semualah faktor sosial. Kemudian spirituality yang terakhir yang saya sebut tadi dah, keagamaan sebahagian daripada spirituality. So yang membentuk diri kita kan, yang membentuk akhlak, membentuk diri kita, cara kita menjadi kita lah, siapa kita sebagai kita, adalah keempat-empat elemen. So keagamaan itu salah satu yang menyumbang, dan tambahan pula kita sebagai Muslim, keagamaan bersifat dari segi agama Islam itu menjadi yang paling signifikan. Tapi bukan bermaksud itu satu-satunya. Dan sebab Allah sebut hablum minan nas, hablum minallah.
jaga hubungan dengan Allah, pada sama minan nas, an-nas menjaga hubungan dengan manusia. Dan Allah juga tekankan mengenai konsep syariatullah dan sunatullah. Syariatullah ni adalah sebarang undang-undang melibatkan agama kan, solat, puasa dan zikir semua tu. Pada sama ada sunatullah kan. Tak cukup untuk berdoa, tapi kena berusaha, iaitu kalau lapar, tak boleh baca doa makan je. Kena pergi dapur, buatlah Maggi, dan waktu makan tu baca bismillah. Dia melengkapi syariatullah dan sunatullah. Maka ini yang antara sebahagian daripada konsep keagamaan yang kita perlu ada, dan pada sama dia tak meninggalkan usaha-usaha keduniaan yang kita sebut tadi. Terima kasih Encik Emma atas jawapan yang diberikan. Saya serahkan kepada moderator semula. Terima kasih Izzah Naiza. Okey, soalan berikutnya akan ditanya oleh panel kita yang ketiga, Cik Nurul Izzati binti Nasharuddin. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Saya adalah panel yang keempat untuk soalan. Nama saya Nurul Izzati atau boleh dipanggil Izzati je. Okey, sekarang ni persoalan saya macam yang Encik cakap tadi. Anak-anak dalam sebuah keluarga dia akan observe dan akan buat apa yang ibu bapa buat. Maksudnya macam kalau dia orang selesaikan konflik tu, dia orang bergaduh, so anak-anak fikir dia kena selesaikan konflik tu dengan cara bergaduh, dengan cara berkasar. Okey, sekarang ni persoalannya apakah keperluan ataupun komponen nilai-nilai agama yang perlu diberikan oleh ibu bapa tu sendiri kepada anak-anak dalam membentuk modal insan yang berakhlak? Okey. So gaya asuhan tu kalau kita ambil daripada bahasa Inggerisnya adalah cara didikan tu sendirilah, pemantauan, attachment, parenting style dan sebagainya. Yes, seperti yang kita sentuh sedikit secara ringkas, iaitu macam mana faktor sosial tu membentuk kita punya diri kita, siapa diri kita. Dan antara salah satu faktor sosial tu adalah gaya parenting, gaya keibubapaan, gaya asuhan daripada mak ayah sendiri. Jadi bila kita dah tahu betapa penting dia membentuk kan, sebab cara ibu bapa, sebab okey macam ni, bila kita lahir kita akan attach. Manusia ni memang secara lumrahnya akan perlu bersosial. Dan bila perlu bersosial, dia ada attach dengan seseorang. Dan attach kepada siapa? Orang yang paling signifikan tadilah, iaitu ibu bapa sendiri. So gaya ibu bapa membentuk attachment kepada dia akan memberi pengaruh kepada gaya dia attach kepada orang sekeliling nanti. Bahasa mudah macam ni, bila kuat attachment dan sihat attachment dia dengan mak ayah, sebab itu cara didikan. Contohnya emosi di-validate. Dekat rumah konflik diselesaikan dengan cara yang sihat. Still ada benda tak puas hati, tapi dia secara yang sihat, bukannya beremosi yang membawa pada negatif. Kalau dia dapat peluang menjadi macam ni, secara tak langsung bila besar, itulah yang dia akan ulang kepada attachment kepada orang lain, kepada kawan-kawan, dengan pasangan, dengan rakan sekerja dan sebagainya. As long as dia melibatkan interaksi dengan manusia lain, attachment tu akan terjadi. Tapi kalau contohlah attachment tu gaya yang tidak sihat, contohnya attachment bersifat, contohlah mak ayah dia memang very neglect. Very neglect ni maksudnya emosi tak dipeduli, cukup bagi makan fizikal je, tapi dekat rumah tak pernah ajak sembang kan, dekat rumah semua masing-masing main phone dan bilik je, dan anak-anak membesar dalam keadaan tidak mendapat secukupnya emosi tersebut, keperluan emosi tu. Secara tak langsung bila dia besar, dia akan mengulang benda yang sama. Sebab apa? Sebab dia tahu sakitnya diabaikan emosi. So bila dia dah besar, dia susah nak bina hubungan dengan manusia lain. Nak couple, nak bercinta, nak kahwin, dia takut. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia sayang sangat pasangan dia, secara tak langsung dia akan risau satu hari pasangan akan tinggalkan dia. Walaupun pasangan tu tak ada pun menipu ke apa semua, tapi dia tetap ada rasa tu. Sebab apa? Sebab dia dibesarkan dengan gaya begitu. So apa yang jadi? Dia takut untuk rasa sakit ditinggalkan. Apa yang dia buat, dia sendiri akan tinggalkan hubungan tersebut. Sama ada dia tinggal ghosting, ataupun dia tinggal dengan buat benda-benda yang tak patut. Contohnya dia buat-buat curang ke, dia buat-buat bergaduh supaya dia sendiri boleh putuskan hubungan tu. So that pilihan untuk putus tu terletak pada dia, bukannya dia telah diputuskan. Bahasa mudahnya, it's rather I leave you rather than you leave me. Walaupun pada asalnya hubungan tu hubungan sihat.
Sebab apa? Sebab attachment tu tak dipenuhi sepenuhnya waktu dia daripada dengan sebagai anak-anak kepada ibu bapa sendiri. Jadi keperluan ni penting diperlu oleh ibu bapa sendiri, bukannya kerana faktor agama sahaja, sebab agama tu menyentuh kepada attachment yang paling tinggi, iaitu attachment kepada Tuhan. Pada sama attachment kepada manusia, kepada ibu bapa, kepada adik-beradik kan. Contoh paling mudah lah, kita orang Melayu kan, saya tak tahu bangsa lain tapi saya orang Melayu kan. Saya tak tahulah, mungkin saya bukan nak generalize tapi kebanyakan orang Melayu saya kenal macam ni. Kalau adik gaduh dengan abang, kita akan salahkan siapa? Abang. Kan, automatik kita akan sebut abang. Kan, sebab apa? Contohnya berlaku kat rumah kan, berlaku something ada bergaduh, kita nampak automatik kita akan fikir abang atau si kakak ni mengalah lah kepada adik-adik. Kan, sedangkan walaupun situasi itu memang salah si adik, obvious salah si adik, tapi kita tak nampak, judgement kita terus kata oh abang salah, mengalah lah dengan adik-adik. Dan benda ni menyebabkan si abang dia rasa kewujudan dia ataupun identiti dia tak diraikan. Memang betul kena mengalah, tapi at the same time janganlah mengalah sampai tahap adik jadi memberontak kan, sampai dia pijak kepala pula. Saya selalu sangat jumpa benda, kadang real depan mata. Kadang saya ada dua orang kan, bila balik kampung kan, ada bergaduh semua, dah terang-terang si adik dia tu dah mencakar dah abang dia, tapi yang orang tua-tua sekeliling duk marah pada si abang, kata mengalah lah dengan adik, bagilah mainan tu pada dia, dia nak. Sedangkan si abang tengah main dengan tenang, adik dia datang tiba datang nak rampas terus, tapi abang yang kena mengalah. So, faham tak maksud saya? So, faktor dekat sini, attachment, bila kita buat macam tu, dia menyebabkan dia rasa macam kewujudan dan identiti tak diraikan, dan logiknya possible untuk dia mula semakin jauh, emosi semakin jauh. Sebab apa? Sebab kalau kewujudan aku tak dihargai oleh orang yang aku sayang, kenapa aku nak hargai kewujudan aku, diri aku sendiri? Walaupun dia tak cakap, tapi benda tu lah secara tak langsung dalam kepala ni. Dan benda dibawa ke besar, semakin besar, semakin besar. So ini kita masukkan sebagai modal insan yang berakhlak tadi, iaitu komponen dia, walaupun saya cerita tu dia basic saja, tapi itu dia meliputi banyak benda. Key point yang kita nak sentuh kat sini adalah setiap anak-anak itu perlu diraikan. Regardless siapa sulung, siapa nombor satu, siapa nombor dua, perlu diraikan. Dan diraikan tu diraikan secara total. Bukan fizikal saja, bagi cukup makan, bagi cukup minum, tapi kena secara emosi juga. Disayangi, didengari, dihargai, diiktiraf dia punya perasaan dan sebagainya. Terima kasih. So kat sini saya dapat simpulkan yang kita ni sebagai anak-anak, kita as a observant, maknanya kita, akhlak kita ni, apa yang terjadi dekat sekeliling tu memang akan jadi impak dekat akhlak kita. Itu yang Encik masukkan. Yes. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih Nur Izzati. Okey, saya ingin menanyakan soalan kepada Encik Aiman Amri. Macam yang kita tahu, zaman sekarang ni susah ibu bapa nak bentuk anak-anak dia. Jadi, boleh tak Cik Aiman berkongsi tentang apakah impak dan cabaran ibu bapa dalam pembentukan keluarga pada abad milenial ini? Terima kasih. Okey. Kalau kita merujuk kepada zaman dulu, zaman sekarang kan, seperti yang kita contoh tadi, kita bukan nak menyalahkan ibu bapa kita. Kita bukan nak kata bahawa tujuan kita melihat kepada faktor pembentukan manusia sekarang dan kita lihat hubungan kita dengan ibu ayah dulu semua, bukan tujuan untuk mencari salah siapa, mencari punca dan sebagainya, tapi lebih kepada nak memahami diri kita dan apa yang kita boleh buat selepas itu. Jadi antara cabaran yang terjadi kepada ibu bapa sekarang, kepada anak-anak ibu bapa yang baru nak up bahasa mudah kan, berbanding dengan ibu bapa zaman dulu, adalah faktor ilmu tu sendiri. Zaman dulu mungkinlah kita boleh kata, mungkin kita boleh macam maafkan sebab kurangnya pendedahan, dan mungkin cara mereka dibesarkan macam tu juga. Dan bila mereka dibesarkan begitu, secara tak langsung mereka cenderung untuk mengulang kitaran yang sama kepada anak-anak yang lain, anak yang selepas tu. Dan generasi itu akan sama pada generasi seterusnya dan seterusnya. Maka itu antara faktor yang boleh terjadi kitaran tersebut. Tapi kepada kita, generasi sekarang kan, kita dah berada dalam era satu revolusi ilmu psikologi itu sendiri, di mana pendedahan ni semakin banyak, walaupun mungkin masih ada stigma, masih ada yang sanksi yang pandang jelek dengan benda ni kan. Ramai kata aku dulu asyik kena pukul okey je, aku dulu kena marah tentang king okey je kan, aku dulu kena cili mulut lah, kena ikat kat pokok, macam-macam lah. Dan bila kita dengar,
kita sedih sebenarnya. Kan? Rather dan kita nak bertengkar dengan dia, kita jadi sedih. Sebab kan, dia kata aku dulu kena pukul, kena cili, sekarang okey je. Maybe dia macam ada satu luka emosi yang dia bawa tapi hidden. Yang tersembunyi, yang menyebabkan dia membesar menjadi tak ada empati, mudah marah, mudah tengking, cepat bergaduh dan sebagainya. Pada dia okey kan, aku besar jadi manusia. Memanglah tengking macam mana pun, pukul macam mana pun, takkan tiba besar jadi ayam lah kan. Dia tetap akan jadi manusia. Tapi kita dengar dia sedih. So antara cabarannya lah zaman sekarang adalah kita berada di fasa yang perlu transisi tu wujud. Di mana adakah kita nak meneruskan kitaran daripada generasi sebelum ni, so kita sambung je kitaran yang sama, ataupun kita nak menjadi sedar dengan apa yang dah berlaku, menjadi lebih peka dengan ilmu berkaitan dengan ini. Walaupun yang saya percaya yang bersama dengan saya ni pun mungkin ada dah kahwin, belum kahwin dan belum ada anak kan. Tapi pengetahuan tu tetap penting. Sebab apa? Sebab satu hari nanti kita akan menjadi ibu atau bapa, insyaAllah satu hari nanti. Dan kalau tak pun, kita adalah orang yang akan berinteraksi dengan orang sekeliling kita. Mungkin dengan rakan-rakan kita, kan? Dengan rakan sekerja nanti. Walaupun kita tak kahwin, tapi interaksi sosial kita tak akan wujud kepada generasi seterusnya. Mungkin junior kita, waktu kita dah kerja besar, nanti kita ada junior dan sebagainya kan. Benda tu akan memberi kesan. So itu antara cabarannya. Untuk kita menjadi sedar, jadi pemutus pada rantai tersebut, ataupun nak meneruskan tidak. Ilmu, skill semua dah ada, tinggal kita nak explore sahaja. Terima kasih Encik Aiman. Apa yang saya dapat simpulkan sekarang, cabaran dan faktor ibu bapa dalam pembentukan keluarga dari segi abad ke abad akan berubah. Macam orang dulu maybe dengan cara pukul anak akan dengar cakap. Tapi kalau sekarang ni zaman memberontak, macam adik saya sendiri kalau kena marah pun dia lagi melawan. Jadi ada caranya tersendiri. Okey, soalan seterusnya saya akan teruskan pada Cik Nazirah binti Abdul Karim yang akan menanyakan soalan yang seterusnya. Terima kasih Siti Khadijah. Kelemahan institusi kekeluargaan merupakan antara faktor yang menyebabkan lakunya masalah sosial anak-anak. Seperti yang kita tahu tadi dan kita bincangkan tadi, ibu bapa ni dia merupakan ibu bapa sepatutnya menjadi peranan utama dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak. Tapi bagi pandangan Encik sendiri, adakah peranan luar juga penting untuk mengatasi masalah ini? Okey. Alright. Kalau kita lihat kepada ialah institusi kekeluargaan, itu sistem sosial yang paling utama, yang paling asas sebelum pembentukan kepada negara kan, iaitu daripada keluarga, membawa kepada kejiranan, membawa kepada bandar dan seterusnya, membentuk pada sebuah negara kan. Pihak luar, sebagai orang luar daripada keluarga ini, yang kita boleh buat adalah yang pertama, kita sendiri kena menunjukkan contoh kan. Mungkin kita tak boleh nak kawal anak orang, bahasa mudahnya lah, kita tak boleh nak kawal anak orang, kita tak boleh nak buat anak orang ikut cara kita dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh menunjukkan contoh yang baik. Contohnya kalau kita sudah ada anak, cara kita buat, cara kita layan anak kita, cara kita berkomunikasi dengan dia dan sebagainya, benda itu membentuk cara kita dengan orang sekeliling. Dan walaupun dia bukannya secara langsung bila kita buat dengan orang sekeliling kita, so anak orang pun akan jadi tak. Tapi dia adalah proses yang berlaku secara perlahan tapi memberi kesan. Sebab apa? Sebab bila anak ni besar, sepanjang dia membesar, dia akan berjumpa ramai orang. Ada dengan kawan-kawan kelas kan, kawan-kawan dekat universiti dan kawan sekerja. Tapi sebab faktor institusi keluarga yang kita sediakan kepada anak-anak itu sudah cukup kuat, menyebabkan hubungan yang dia akan buat tu menjadi sihat. Dia macam ripple effect. Kita buat pada anak kita dan anak itu akan jadi semakin baik, semakin bagus, dan bila dia dengan rakan-rakan, dia pandai urus konflik, dia pandai urus emosi dan sebagainya, dan orang sekeliling pun akan dapat konsep yang sama dan dia jadi ripple semakin besar. Walaupun kita meletakkan satu titik dekat air dan dia ripple macam tu, dia tak secara langsung peranan direct kepada keluarga yang tapi dia adalah long term punya game. Tapi short term punya game pula adalah kita juga kena ambil kisah keluarga lain kalau dia dah melampaui batas.
Contohnya kes yang terbaru yang sebelum kita lihat seorang budak lelaki yang kena dera sampai berdarah belakang dia. Sebab apa? Sebab yang dera tu adalah si ibu dan juga dia punya girlfriend dia kan, dia pasangan lelaki perempuan. Bahasa orang kita panggil pengkit ke tomboy ke macam tu lah. Saya tak nak komen pasal tu, tapi saya nak komen pasal konsep jiran tetangga tu. Antara komen yang disampaikan oleh jiran, dia kata setiap malam dengar budak dia menangis. Setiap malam dengar budak dia menangis dan tiba-tiba senyap. Menangis, tiba-tiba senyap. Kita fikir logik lah. Normal tak untuk orang macam tu? Kan? Menangis setiap malam dan kalau nangis kuat, tak normal kan? Nangis kuat, tiba-tiba pak senyap terus. Jarang macam unless mesti something. Diugut ke, dipukul ke, didiamkan. Saya tak tahulah, saya tak nak meletakkan apa-apa fitnah. Tapi nak kata bahawa dia tak logik. So kerana faktor jiran tetangga masuk kain rumah orang, bahasa mudahnya lah. Dia ambil kisah dan dia report kepada badan berkuasa, menghentikan citaran tersebut kepada budak tersebut. Sebab tu kena tahu limit antara jaga kain orang ni. Bila sampai limit macam tu, macam dah macam tak logik. Tapi kalau setakat jiran tetangga tu, bukan setakat jiran tetangga lah, tengok social media sekarang kan, isu, saya minta maaf lah kalau isu sensitif saya sebut, contohlah isu Abang Tesla, isu dia kahwin dua sebagainya kan. Kita tak kenal dia tak kenal kita, dia bukan family kita, dia bukan kita punya sepupu, dia bukannya kita punya kawan, dia bukannya kita punya bos, bukannya rakan sekerja, even tak pernah jumpa pun, tak pernah kenal pun nama Abang Tesla, tiba hari tu dengar. Tapi kita memberikan satu komitmen yang besar untuk komen pasal tu. Padahal benda tu tak perlu pun. Kan, peranan media tu sangat penting lah. Bila media letak spotlight dekat situ, secara tak langsung, kita akan bagi attention dekat situ dan akhirnya ramai akan engage dengan isu tersebut. Sedangkan benda tu biar dia settle dengan isu dia lah. Sekatilah nak buat macam mana pun. Saya bukan nak menyokong dia, pada sama saya bukan bangkang dia. That's not the point. Tapi nak sebut bahawa konsep kita meletakkan ke concern, iaitu kerisauan kepada konsep institusi keluarga lain tu secara tak sihat lah bahasa mudahnya. Bahasa mudahnya kita lagi suka bergosip berbanding menunjukkan concern. Dan media makin untung lah. Sebab makin ramai engage, makin ramai klik, dan bila banyak klik, makin banyaklah duit dia dapat. Dan itu yang terjadi kepada dunia sekarang. Dan lagi teruknya adalah apabila berlakunya macam ni, kisah-kisah yang baik, kan, seorang bapa yang betul-betul pergi kerja dekat, contoh kerja dengan Foodpanda cari duit, yang pagi petang siang malam kerja Grab cari duit rezeki untuk anak-anak. Benda ni tak dapat iklan, dia tak dapat engagement daripada media, tak dapat spotlight. So apa yang jadi, kita nampak macam seolah-olah semua lelaki dekat dunia ni semua jahat, men are trash. Sebab apa? Sebab spotlight media tu menunjukkan kepada yang teruk ni sahaja. Sedangkan yang baik-baik ni media tunjuk lah. Sebab apa dia tunjuk benda yang baik kan. Even kalau tengok dalam kajian psikologi pun, dia melihat macam mana manusia ni dia akan interact dengan benda negatif tu lebih tinggi dan lebih aktif berbanding benda yang baik. Contoh mudah macam ni, cara nak dapat engagement, cuba bagi fakta yang salah. Manusia akan lagi ramai komen tweet tersebut ataupun Facebook post tu untuk membetulkan kita berbanding kalau kita cerita benda yang betul. Sebab apa? Sebab manusia ni dia memang akan interact dengan benda yang berkontradik dengan apa dia percaya. Contohnya saya kata kahwin dua ni bagus, poligami ni bagus. So berduyun-duyun lah orang akan komen kat situ, bercerita. Dan itulah ramai buka cerita pasal broken home masing-masing lah. Saya sebagai anak perempuan, saya sebagai anak lelaki, dulu ayah saya kahwin dua, sekarang saya jadi ramai akan komen. Sebab apa? Sebab kita sebut benda yang negatif. So itu yang terjadi kepada institusi keluarga kita sekarang. Kita memberikan attention secara tak sihat dan tidak sepatutnya berbanding yang sepatutnya dianjurkan oleh agama dan juga dari segi perspektif psikologi itu sendiri. So ingat, kesimpulan tadi long termnya adalah kita sendiri yang buat ripple effect kepada anak-anak kita. Tapi short termnya adalah untuk tahu limit. Bila nampak dah macam pelik, dah macam semacam je, dah macam berbahaya kan, dah mula sampai budak menjerit setiap malam, contoh kisah tadi, so itu kena laporkan. Memang kena ada direct intervention. Okey, baiklah. Terima kasih atas perkongsian Encik. Baiklah, saya akan menyerahkan kepada Siti Khadijah.
Terima kasih Nak Zira. Okey, soalan berikutnya akan ditanyakan oleh Izian Aiza. Terima kasih kepada moderator sekali lagi. Okey, saya nak tanya. Kalau anak-anak ini dia ada masalah keluarga ataupun berada dalam situasi broken home, apa saranan Encik yang dapat beri agar akhlak anak-anak ini sentiasa terjaga? Okey. So situasi broken home ni dia luas lah, dia bukannya sekadar cerai, tapi boleh jadi berlakunya domestic violence, boleh jadi berlakunya neglect, di mana mak ayah langsung tak bertegur sapa dan macam-macam lah reason broken home kan. So istilah broken home tu dia luas lah. So apa yang terjadi pada anak-anak bila dia jadi macam ni, kerana sistem sosial yang paling basicnya dah tak, maksudnya broken lah kan, dah tak sihat, menyebabkan sistem sosial dia seterusnya itu berkawan, dia berhubungan romantik, berkahwin dan ada anak sendiri, dan generasi seterusnya pun akan terkesan benda sama. Sebab apa? Sebab sistem yang paling asas pun sudah terganggu. Bahasa mudahnya, if you never been loved perfectly by your parents, how can you know what is true love? And then you cannot love others. Sebab you tak pernah rasa pun macam mana rasa disayangi yang sepatutnya, yang sihat tu, dan you tak boleh nak repeat the same process to others. Sebab apa? Sebab luka tu pernah terjadi dalam broken dulu. Jadi apa yang kita boleh buat kepada anak-anak kan? Yang kecil tu saya susah nak komen lah, sebab itu dah memerlukan intervention dari segi macam jabatan tenaga sosial, contohnya pekerja sosial dan sebagainya kan. Tapi bagi yang dah dewasa ataupun dewasa muda lah, remaja nak masuk melangkah dewasa, apa yang kita boleh buat adalah untuk meletakkan boundaries. Boundaries bukan bermaksud kita putus mak ayah, bukan. Kita bukannya buang mak ayah, tak. Tapi boundaries ni maksudnya kita meletakkan benteng, iaitu kita berinteraksi dengan mereka dengan faktor yang perlu sahaja. Sebab apa? Sebab kalau kita nak berinteraksi dengan mereka akan menyakitkan hati. So kita fokus pada yang sihat saja, yang penting saja. Contohnya kalau kita dapat contohnya dah belajar sambung asrama, so kita balik waktu cuti saja, time tu jumpa. Tapi sebenarnya balik akan berhubung dengan kawan-kawan dekat sekolah asrama. Ataupun kalau yang dah bekerja, mungkin dia apply kerja dan dia duduk kat rumah sewa dekat luar, dan dia kurang ada interaksi dengan mak ayah. Bahasa mudah dia ibaratnya dia macam bebas daripada toksik itu, dan akhirnya dia akan menjadi lebih sihat dan lebih terjagalah dia punya kesihatan mentalnya. Sebab apa? Sebab dia dalam meletakkan boundaries. Even kalau dia duduk bersama pun, boundaries tu juga boleh jadi dalam bentuk space. Nanti dia duduk dalam bilik sendiri, dia keluar bila perlu saja, kalau ada makan ke ataupun mak ayah panggil. Tapi selebihnya duduk dalam bilik sendiri. Sebab apa? Mungkin dia tertekan bila duduk kat ruang tamu, dia nampak mak ayah hasil pengking, baling barang, pukul-pukul, so dia menyorok dan dia mengasingkan diri daripada situ. Walaupun ni cara yang tidak sihat, dan sebab dia tak menyelesaikan masalah, tapi sekurang-kurangnya waktu itu apa yang dia buat adalah dia fokus kepada yang dalam kawalannya, iaitu apa yang dia boleh buat, berbanding dia fokus pada yang di luar perkawalan dia, iaitu apa yang mak ayah dia buat, apa yang ibu bapa dia ataupun kawan-kawan adik-beradik dia buat kat rumah. So itu juga salah satu cara untuk kita buat, iaitu fokus pada apa yang kita boleh kawal berbanding benda yang kita tak boleh kawal. Terima kasih Encik Iman atas jawapan yang diberikan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Izian Aiza. Okey, soalan yang terakhir akan ditanya oleh Nurul Izzati binti Nasharuddin. Okey, untuk soalan yang terakhir, macam kita tahu, Encik Aiman adalah salah seorang bapa ataupun kita panggil ketua dalam keluarga. So dekat sini persoalan saya nak tahu apakah asas pendisiplinan akhlak anak-anak dalam sebuah keluarga. Saya nak tanya Encik Aiman sebagai pendapat sebagai seorang bapa. Okey. Alright. Mendisiplin kat sini adalah banyak benda lah kan. Mendisiplinkan tu boleh jadi kita, bahasa mudahnya adalah kita nak membetulkan ataupun nak menegur ataupun nak betulkan balik tingkah laku seseorang kepada benda yang kita desire, dan ke arah sesuatu, ke arah matlamat yang kita nak. Contohnya anak ni asyik sepahkan barang, so kita nak ajar dia supaya tak sepahkan barang. Ataupun anak ni bila dah besar dia asyik, contoh dia dah mula nakal, dia macam ponten sekolah, so kita nak mendisiplinkan supaya dia ikut peraturan tersebut. So dekat sini dia ada definisi. Kenapa saya sebut definisi ni? Sebabnya kadang-kadang orang ingat
kan, kalau satu istilah zaman sekarang orang sebut sebagai gentle parenting. Dan gentle parenting ni maksudnya kalau tengok daripada orang putih lah biasanya yang guna istilah ni, tapi sebenarnya kita pun ada, cuma term tu dia orang guna. Kalau tengok kan, gentle parenting dia tak pukul anak, dia banyak communicate dengan anak tentang emosi, dia bagi peluang anak dia bercakap, terangkan, dan dia communicate dengan betul. So konsep mendisiplin macam ni kadang-kadang orang salah faham. Orang ingat mendisiplin ni maksudnya mesti tengking, mesti marah, mesti pukul, mesti ikat, mesti libas dengan pipe dan sebagainya. Sedangkan bukan itu cara yang dianjurkan oleh Nabi kita. Kan Rasulullah dia tak mengajar pun untuk pukul bila untuk disiplinkan. Yang Rasulullah sebut adalah mengenai rotan pada kalau tak nak solat, sebagai cara nak mendidik kita supaya solat. Dan rotan tu pun sendiri ada guidance dia. Bukannya dipukul dalam keadaan yang marah waktu tengah emosi, dan bukannya pukul pada muka, pukul pada tapak kaki, dan bukannya pukul sampai kena angkat ketiak kan. Dia bukannya macam pukul tu angkat macam ni, tapi pukul tu dalam keadaan ketiak tu masih tutup rapat dan kita pukul. Dan itu sebagai cara nak mendidik, nak mendisiplin, bukannya untuk menyakiti. Tapi orang kita kadang-kadang dia salah tafsir. Dia kata Rasulullah pun suruh rotan anak, dia rotan, bukan rotan, dia tibai terus sampai dah berdarah, luka-luka kan, guna batang kayu, habis dia guna semua. So apa yang jadi, konsep mendisiplinkan dia tak terhad kepada memukul. Macam kita sebut tadi, iaitu ibu bapa sekarang kita dah terdedah dengan amalan ilmu kajian yang baru berbanding zaman dulu yang terhad kepada cara macam tu kan. Maka ada tools yang kita boleh guna. Zaman dulu mungkin tak tahu. Dia tak tahu pun ada tools, ada alatan yang boleh guna untuk mendidik anak. So dia nampak rotan sahaja ataupun kayu pukul, libas pipe, apa saja cara pukulan, lempang, semua itulah cara yang ada untuk mendidik. Tapi zaman sekarang ada lagi tools yang lain. Tools seperti menghukum, tools dari segi communicate, tools dari segi apa, contoh kalau budak baby sekalipun kan, apa dia, kanak-kanak baru 2 tahun 3 tahun, tools dari segi kalau konsep orang panggil time out. Dan time out tu masa kita keluarkan dia, letak satu tempat, bagi dia reflect dan kita debrief balik dengan dia, cerita balik kenapa kita time out. Ataupun time in. Time in ni maksudnya bila anak tengah tantrum semua tu, kita tenangkan dia dengan memberikan kasih sayang. Suruh dia bertenang, sebab kadang-kadang dia tantrum tu sebab dia nak sampaikan something. Contohnya dia marah, dia lapar ke, ataupun dia marah sebab asyik kena mengalah dengan adik, dia pun nak juga. So kita cuba melihat di sebalik tingkah laku tantrum tu, kita melihat apa yang sebenarnya dia nak. Rupanya dia nak juga. So kita ajaklah dia, kita selesaikan dia, kita time in, kita bawa dia bersama kita dan kita co-regulate. So bila kita dapat regulate emosi kita, anak-anak pun emosi pun akan dapat regulasi. Dan ini antara benda yang boleh jadi dalam konsep mendisiplinkan. So konsep mendisiplinkan dia tak terhad kepada pukul, libas pipe dan sebagainya. Dan konsep mendisiplinkan sesentuh ni bukannya terhad, maksudnya tak boleh marah anak. Boleh marah, saya pun marah anak. Dan marah tu biasa, marah tu adalah emosi. Yang kita nak elakkan adalah marah yang melepaskan geram dan marah yang menengking tanpa apa-apa penjelasan. Itu yang kita nak elakkan. Kalau tak marah pun, silent treatment pun sama juga, bagi kesan yang sama. Kita silent treatment, buat-buat tak layan anak semua. Sebab apa? Sebab kita nak cara nak mendenda dia kan. Tapi bila kita buat macam tu, kanak-kanak akan faham bahawa, oh sebab aku buat salah ni, resultnya ibarat aku tak wujud di mata mak ayah aku. As if I invisible, I'm no longer significant to your presence. Dia akan faham macam tu. Sebab tu kena jaga-jaga cara kita nak mendisiplinkan mereka. Sebab ini yang kita cuba sampaikan, iaitu nak meraihkan apapun, mengelakkan anak berlaku kecederaan emosi. Sebabnya kita sebut kecederaan emosi. Bukannya tak nak bagi anak beremosi, tapi tak nak elakkan kecederaan. Sebab generasi sebelum ni dah buat benda tu pada kita. Dan hasilnya, tengoklah peratusan yang mempunyai masalah kesihatan mental sekarang. Majoriti umur 20 dan ke atas. Iaitu anak-anak yang hasil daripada generasi yang membuat yang kita sebut tadi tu. Dan kajian pula tunjuk, dia kata orang-orang yang ada masalah kesihatan mental sekarang, yang ada kecederaan mental umur 30 ke 40, 50, kajian tu cakap bahawa mereka ni sebenarnya sudah pun mempunyai masalah tersebut sebelum umur 25. It's just that keadaan tu dia makin beransur, makin kuat. Contohlah umur 40 tahun barulah nampak signifikan dia punya simptom, makin teruk, kerja terganggu, kena buang kerja ke dan sebagainya, bergaduh dengan orang sekeliling sampai bercerai. Rupanya masalah tu sudah pun dialami sejak sebelum umur 25. So itu antara faktor yang kita kena ambil kisah.
Tapi orang yang masih menekankan konsep pukul, marah, pangking, cubit, lipas pipe sebagai cara yang betul pun kita kena, susah nak cakap lah, kita kena belahkan dada je lah dan harap mereka tak terlibat dalam kelawi kita. Itu je lah yang saya boleh cakap. So mendisiplinkan tidak semestinya memukul ataupun melibas pipe dan sebagainya. Banyak lagi konsep lain yang Rasulullah ajar cara nak mendisiplinkan. Saya bagi contoh mudah lah. Apabila ada seseorang yang datang minta izin nak berzina. Oi, kata kau minta izin dengan Rasul Allah supaya dia dibenarkan untuk berzina. Rasulullah tak tengking, Rasulullah tak marah, Rasulullah tak terus kata, benda kalau kau dah tahu zina ni benda yang haram, kita minta kau hajar, betul kan? Apa Rasulullah cakap? Rasulullah menggunakan konsep reframing, iaitu salah satu tools untuk membuatkan orang tu wujudnya empathy, iaitu dia suruh orang tu bayangkan macam mana kalau mak kau berzina dengan lelaki lain. Dia suruh bayangkan macam mana kalau adik perempuan kau berzina dengan orang lain. Dia bayangkan saudara perempuan kau berzina dengan orang lain. Apa perasaan kau? So bila dia buat macam tu, dia meletakkan lelaki tu ada satu change of paradigm, perspektif melihat, aku nak berzina dengan perempuan, dan bayangkan kalau ada saudara lelaki kepada perempuan tersebut mengalami benda macam tu. Secara terus dia berinsaf dan dia tak nak berzina lepas tu. Dan Rasulullah tutup dengan doakan supaya lelaki tu dijaga iman dan sebagainya tu. So nampak tak, Rasulullah tak terus marah tapi dia menggunakan salah satu tools. Tinggal kita je nak belajar apa tools-tools yang ada ni. Okay? Jadi macam kuliah agama lah, kuliah zuhur lah ni. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih Nurul Izzati. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Aiman Amri atas perkongsian yang menarik berkenaan masalah keluarga serta pengaruhnya terhadap anak-anak. Sebelum kita akhiri majlis ini, Encik Amri ada nak bagi sepatah dua kata sebagai kesimpulan tentang topik kita hari ini? Kita tak cakap panjang. So, kata-kata terakhir saya adalah itulah, iaitu kita sebagai generasi yang berada di pertengahan, iaitu ialah kita adalah generasi yang menerima kelukaan, kecederaan yang tidak sihat ini, bukan untuk mengenalkan mereka, bukan, tapi untuk sedar bahawa kita adalah golongan yang mendapat kecederaan ini secara emosinya, dan seterusnya kita adalah pertengahan transisi yang meneruskan legasi tersebut kepada generasi selepas kita. So pilihan kita nak menghentikan kitaran tersebut untuk berdamai dengan benda yang dah jadi pada masa lalu dan kita ubah cara kita buat dengan generasi selepas kita, ataupun nak meneruskan kitaran tersebut. So itu pilihan masing-masing yang saya boleh sampaikan hari ini. Cuma tambahan, Amri tu ayah saya. Nama saya Aiman. Dia tadi sebut Encik Amri kan, saya cakap ayah saya kat rumah bersin dia banyak kali. Itu je lah. Okay, alright, itu saja untuk saya. Tapi tak okay, dah biasa dah. Masih kena lah. Terima kasih Encik Aiman atas kesimpulan yang menarik. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya kesimpulan itu tadi, maka berakhirlah wawancara kita pada petang ini. Akar keladi melihit selasi tumbuh di tepi jambangan. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Dengan itu, maka sempurnalah sudah wawancara kita pada petang ini. Saya mewakili rakan panel saya memohon ampun ke atas salah dan silap sepanjang pengendalian wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan salam hormat. Okey, terima kasih sama.